Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma Yamin binti Baharin. Hari ini saya akan mengulas tentang tokoh yang telah saya pilih. Tokoh yang telah saya pilih bernama Al-Biruni, ataupun nama sebenar Al-Biruni ialah Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni. Beliau telah dilahirkan pada 15 September 1973 dan dilahirkan di Khwarizm ataupun nama kininya ialah Uzbekistan. Beliau telah meninggal dunia pada 13 Disember 1048 dan beliau mempelajari dalam bidang matematik dan astronomi dan telah mempelajari daripada Abu Nas Mansur. Menariknya, nama Al-Biruni diberi oleh penduduk Khwarizm kerana Biruni ini dalam bahasa Parsi maksudnya orang asing. Maka atas alasan ini yang menyebabkan Abu Rayhan dikenali sebagai Al-Biruni kerana beliau merupakan orang asing bagi penduduk Khwarizm. Abu Rayhan Al-Biruni adalah seorang ahli matematik, astronomi, ahli fizik, cendekiawan, penulis ensiklopedia, ahli falsafah, ahli astrologi, pengembara, pakar sejarah, ahli farmasi dan beliau juga adalah seorang guru. Beliau merupakan rakan kepada Ibnu Sina dan Ibnu Miskawayh kerana mereka merupakan pelajar satu universiti. Abu Rayhan Al-Biruni menguasai beberapa bahasa lain selain bahasa Parsi iaitu bahasa ibundanya dan juga bahasa Arab. Antara bahasa lainnya ialah bahasa Yunani dan Al-Biruni berkemungkinan mengetahui bahasa Syria dan Berber. Al-Biruni menghasilkan bukunya dalam bahasa Parsi dan juga bahasa Arab. Antara yang terkenal dan agung yang beliau telah hasilkan ialah Rasail Al-Biruni, iaitu sebuah buku tentang ensiklopedia astronomi dan matematik. Antara buku-buku lain yang beliau telah hasilkan berkenaan dengan kalender dan kronologi, iaitu buku yang menceritakan bagaimana mengukur masa dan waktu di siang hari mengikut ciptaan alat yang beliau telah hasilkan ialah Takbir Al-Mizan wa Taqdir Al-Azman. Buku yang seterusnya ialah buku yang menceritakan tentang tarikh yang bertajuk Tanqih Al-Tawarikh, dan buku yang menceritakan tentang terbitnya fajar ialah buku yang bertajuk Tasawur Am Al-Fajr wa Al-Syafiq fi Jihad Al-Qab Al-Arsyad. Buku yang berkenaan daripada segi teori geosentrik pula ialah kitab yang bertajuk Tatbiq fi Tahqiq Harakat Al-Syam. Kitab tersebut menceritakan tentang teori mengenai pergerakan matahari. Sebenarnya hasil karya Al-Biruni mencecah melebihi 120 buah kitab. Al-Biruni tidaklah kurang kehebatannya dengan tokoh-tokoh yang lain. Kehebatan Al-Biruni dapat dilihat apabila beliau dapat menentukan musim dan pasang surut air laut, menentukan kedudukan garis lintang dan garis bujur bumi, mencipta jam dan kalender, mencipta rumus trigonometri, dan beliau telah menghasilkan alat untuk mendekat ketepatan. Kehebatannya terselah ketika beliau usia masih muda, iaitu pada 17 tahun. Beliau telah mengira latitude bagi kawasan Kut dan Khwarizm dengan menggunakan altitude maksimum matahari. Kemudian pada beliau berusia 22 tahun, beliau telah menulis beberapa hasil kerja ringkas tentang unjuran pemetaan, map projection ataupun kartografi yang termasuk pengkaedah untuk membuat unjuran hemisfera. Kemudian pada berusia 27 tahun, beliau telah menulis buku yang bertajuk Kronologi yang merujuk pada hasil kerja lain yang telah beliau hasilkan, termasuk sebuah buku berkenaan astrolab, satu buku berkenaan sistem perpunduhan, 4 buku berkenaan astrologi dan 2 buah buku berkenaan sejarah. Beliau juga telah berjaya membuat pengiraan jejari muka bumi iaitu pada 6,339.6 km, dan hasil daripada pengiraan beliau telah diulang oleh saintis barat pada abad ke-16. Apa yang saya lihat, Al-Biruni mendapat inspirasi untuk menghasilkan sesuatu karya kerana beliau suka bergaul dengan sekumpulan orang-orang yang tertentu. Daripada situ beliau mempelajari bahasa mereka dan mempelajari teks utama. Setelah itu beliau akan menyampaikan penemuannya dengan objektif dan bersifat neutral dalam menyampaikan
sesuatu belahan tersebut. Beliau juga dilihat seorang yang tekad dan mempunyai tumpuan yang hebat. Lagi dalam kecemerlangan beliau apabila membuat penyelidikan, kerana penyelidikan Al-Biruni selalu buat sangatlah mendalam. Apa yang dunia hari ini dan saya sebagai seorang pelajar dapat daripada Al-Biruni ini ialah hasil karya dan ciptaan beliau telah banyak membawa kebaikan kepada dunia hari ini daripada segi penggunaan kalender, penentuan waktu di siang hari, dan bagi pelawat pula mereka dapat melajari tentang musim dan pasang surut air laut. Tambahan pula, saya sebagai seorang pelajar yang mengambil kos kejuruteraan, kos ini banyak membuat pengiraan. Jadi saya dapat melihat bahawa hasil karya dan kajian beliau banyak diserap masuk ke dalam ilmu sains dan teknologi pada pembelajaran kini. Kesimpulan yang saya dapat buat daripada hasil pembacaan tentang tokoh Al-Biruni, saya dapati beliau banyak memberikan sumbangan daripada segi sains dan teknologi dalam Islam. Sumbangan yang beliau telah hasilkan ialah karya yang sehingga hari ini kita dapat gunakan. Lihat saja buku-buku dan ciptaan beliau dalam sains telah menjadi rujukan kepada para saintis. Selain itu, beliau juga menunjukkan sifat yang saya sebagai seorang pelajar seharusnya mencontohi, seperti sikap tekun beliau mendalami sesuatu perkara. Contohnya, saya perlulah tekun dalam pembelajaran dan fokus untuk saya mendapatkan keputusan yang cemerlang. Tu kita perlulah jadikan tokoh-tokoh Islam yang ada ini sebagai contoh untuk kita terus percaya.